Boleh buka kot. Bismillah, assalamualaikum. InsyaAllah kita buat kuliah subuh noh. Ganti maksudnya kita buat petang dengan besok pagi insyaAllah. Ni pagi kita buat kuliah subuh. Ada kertas tu tujuannya supaya tulis nota. Kita kena latih apa? Tulis nota. Walaupun dia pakai pensel je, tapi dia lebih baik daripada ingatan yang boleh lupa. Ini kata-kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i. InsyaAllah. Allah alam. Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka insya-Allah. Boleh buka belakang. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita daurah Benteng Mukmin. Kita tak pernah buat first time program ni. Sebab Allah izin banyak perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita dan sahabat-sahabat kita, terutamanya pada hari ini, yang mana kita berhadapan dengan pelbagai perkara yang menyesakkan nafas. Hanya ujian tu dah mula pergi ke peringkat maksima lah, dah menuju sikit-sikit. Jadi kita kena mantapkan seluruh aspek kehidupan kita, terutamanya aspek-aspek rohiyah, aspek rohiyah, aspek hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini alhamdulillah kita masuk ke dalam satu kita dah masuk ke peringkat yang kedua daripada bulan Ramadan, dah masuk bulan hari yang ke-10 dan alhamdulillah tahun ini ijma' kita kata ijma' ulama' kalau tak ijma' pun hampir-hampir ijma' lah, hampir-hampir penuh ulama' menyatakan bahawa Ramadan sama. Saudi pun tak nampak nak bulan kan, aku tak silap, dia sama. Dan di Indonesia nampak anak bulan, di Indonesia dan di beberapa tempat di Asia Tenggara nampak. Jadi setelah beberapa lama kita tak nampak anak bulan, alhamdulillah tahun ini nampak anak bulan. Di Malaysia tak pasti, tapi di Indonesia nampak insya-Allah. Jadi akibat daripada itu maka puasanya serentak, alhamdulillah. Ini adalah salah satu tanda yang baik ya, Allah tunjukkan kita bahawa umat Islam ke arah penyatuan. Ke arah penyatuan. Mudah-mudahan dia akan berterusan. Kita dah masuk 1/3 yang awal dah lepas, dan kemudian insya-Allah kita akan masuk ke 1/3 pertengahan Ramadan, dan tak lama lagi kita habis. 1/3. Tak lama dah, sekejap je sekejap, pejam mata, tutup mata sekejap dah. Jadi antara perkara yang penting untuk kita tengok dalam bulan Ramadan ni bukan amalan. Sebab amalan bukanlah satu-satunya perkara yang kita nak kena melihat, dan kita tak boleh juga bersandar dengan amalan. Tak boleh bersandar dengan amalan, walaupun amalan itu kena buat.
Amalan kena buat, malahan wajib dibuat. Tetapi sandar kita bukan pada amalan, sandar kita pada Allah, kepada yang menjadikan kita, yang memberikan kita. Jadi kita buat sungguh-sungguh, solat sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh. Contohnya kalau solat, kita nak pastikan solat itu lebih baik daripada sebelumnya. Sebab tu sebelum solat kita kena minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah solat aku ini solat yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu juga puasa, puasa pun lebih baik daripada sebelumnya. Kita minta, ya Allah, jadikanlah puasa aku pada hari ini lebih baik daripada yang terbaik sebelumnya. Gitu. Jadi sebab itulah mereka yang duduk di dalam tarbiyah, mereka yang dalam keadaan ingin mendekati Allah, mereka yang salikin, kalau istilah tasawuf dipanggil salikin, orang yang berjalan. Mereka yang mencari kebenaran, murid, murid ni mencari kebenaran. Mutarabbi, mereka yang mahu mendidik diri mereka, mentarbiah diri mereka, mutarabbi yang dipanggil. Jadi mereka yang duduk dalam tarbiyah ni mesti sensitif. Antara perkara yang disensitif ialah kita sebut salam anugerah Allah. Jadi kita dah puasa 10 hari lebih kurang, maknanya hari ni ke-10 kan, Ramadan ke-10. Jadi kita nak melihat apakah yang Allah beri pada kita, daripada keberkesanan dan kualiti solat kita, puasa kita, qiyam kita, apa yang Allah berikan. Jadi ini perkara yang penting. Sebab Allah SWT dia maha kaya. Kalau Nabi gambarkan kepada kita, kan, bila orang tu bekerja, kan, bagi gaji secepat mungkin. Okey, tak dapat gaji lagi, insyaAllah yang dapat. Belum habis penuh, bagi gaji. Yang gitu lebih kurang. Jadi itu Nabi sebut dalam hadis ni. Kalau Allah, tentulah maha cepat lagi. Setiap yang kita buat terus ada, terus Allah bagi. Kita buat satu, terus Allah bagi. Kita solat khusyuk pagi ini contohnya, terus Allah bagi. Allah bagi hadiah. Dan hadiah itu hadiah di dunia, sebab Allah maha kaya. Hadiah di akhirat lain pula. Ganjaran di akhirat lain pula. Ganjaran di dunia ni pun Allah bagi. Jadi sebab tu jangan kita rasa, kan, kita rasa tak ada apa-apa, ada apa-apa. Tapi amalan itu mestilah amalan yang ada kekuatan ikhlas. Contohnya mesti ada ikhlas. Sebab ikhlas ni diperintahkan oleh Allah. Ikhlas ni hukumnya bukan sunat, wajib. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan kepada kamu melainkan supaya kita ni beribadah dan memurnikan, mengikhlaskan, membersihkan ibadah. Allah perintah kita. Jadi ikhlas ni wajib, bukan sunat. Begitu juga dengan amalan-amalan hati yang lain. Jadi mesti ada ikhlas. Kemudian yang kedua, tekun. Sungguh-sungguh buat, tekun. Tekun buat. Walaupun sikit kita buat, tekun. Sungguh-sungguh. Kan? Kemudian kita tawaduk kepada Allah, rendah diri. Ini antara sifat-sifat yang penting lah, rendah diri. Kemudian yang selalu kita tertinggal, tadaruk. Tadaruk ni apa? Kita rasa perlu sangat pertolongan Allah, rasa fakir, rasa tak ada apa-apa. Kita boleh sembahyang ni pun Allah bagi. Nak rasa dalam hati, rasa. Ini semua amal hati yang sebut ni, semua amalan hati. Ikhlas. Ikhlas bukan nampak dengan luar. Pakaian kita, janggut kita ke, kan, jubah kita ke, bukan dengan luar. Ikhlas di dalam, kan. Begitu juga dengan yang lain-lain tadi. Jadi apakah anugerah Allah? Kita tengok sedikit. Antaranya, kan, perkara yang diperintah oleh Allah, yang pertama sekali at-taubah, taubat. Kita dah cakap semalam lah, bertaubat. Kita akan bincang taubat pagi ni, kan. Perkara pertama, sebelum kita nak membina kekuatan kita, merawat diri kita, merawat orang lain. Kalau kita nak sambil peringkat merawat orang lain, ataupun nak membantu diri kita sendiri, membantu orang lain, yang pertama at-taubah. Taubah kita akan bincang sekejap lagi. Cuma apa anugerah Allah bila kita bertaubat, kita sebut tadi, ialah muhabbatillah
ataupun mahabbatullah, kita sayang ke Allah. Jadi kalau setiap hari kita makin sayang ke Allah, setiap hari makin sayang ke Allah, maknanya taubat kita tu Allah terima, salah satu tanda anugerah Allah. Jadi kita makin, bila kita sayang ke Allah, kita benci dengan dosa. Bila sayang ke Allah, kita tak mau lagi ulang kelemahan kita, tak mau. Itu sayang ke Allah. Jadi sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala ni anugerah Allah. Kita tak boleh dapat dengan ilmu, tak boleh dapat dengan usaha-usaha, tak boleh. Allah bagi. Jadi sebab tu kita kena minta ke Allah. Sebab tu minta, jalan yang terbaik minta bertaubat. Apa maksud taubat? Kita akan minta lagi. Yang kedua, kita kena jaga takwa dan warak kita. Takwa dan warak. Takwa ni kita pelihara syarak. Pelihara syarak. Benda yang wajib buat semua, sungguh-sungguh buat. Benda yang sunat kita sayang nak buat juga, buat, dan tak mau tinggal benda sunat. Benda yang harus kita berhati-hati. Di situ ada warak, di situ ada takwa. Kenapa berhati-hati? Kerana mungkin harus tu melanggar yang sunnah, melanggar yang wajib. Kita berhias, terlebih berhias sampai hilang kita punya zikrullah. Terlebih dengan dunia, makan kenyang, lebih sampai syaba'an, sampai perut tu tak boleh nak masuk dah, nak balas, tak makan sehari, penat, makan betul-betul, minum betul-betul, akhirnya semayang pun terlepas. Jadi itu namanya berhati-hati. Maksudnya kita berhati-hati, benda harus kena hati-hati. Yang ketiga, makruh. Makruh kita kena benci dia, benci. Jadi ini adalah takwa. Kalau benda yang haram, tinggalkan. Jadi kita lihat, takwa ni jaga syariat, dan takwa ditingkatkan dengan warak. Warak ni ialah kita lebih lagi berhati-hati jaga. Dia adalah dia punya huraian yang panjang. Baik, sebut kat sini apa anugerah kita jaga takwa dan warak. Allah bagi Allah bagi kepada kita syauqillah, ataupun kita rindu ke Allah. Orang yang menjaga takwa, orang yang menjaga warak, Allah akan bagi satu perasaan dalam hati dia, teringat sangat ke Allah, terindu sangat ke Allah, sehingga kalau boleh nak jumpa Allah. Masa dia solat tu tertunggu-tunggu, bila masuk waktu tu rindu ke Allah. Rindu ke Allah. Jadi kalau mahabbatullah tadi, cinta ke Allah, kita teringat Allah. Bila kita jaga takwa, warak kita, Allah bagi kita satu perasaan rindu sangat ke Allah. Tunggu malam dia tunggu. Kenapa malam? Allah gambarkan dalam hadisnya, aku turun di langit bumi. Bukanlah maknanya fizikal kita bayang begitu, tapi nak gambarkan sini, Allah gambarkan Allah Ta'ala membuka kepada kita ni rahmatnya dan sebagainya kepada kita, sehingga digambarkan dekat dengan kita tadi. Jadi syauqillah, ini anugerah. Tapi anugerah ni datang daripada takwa, datang daripada warak. Dia bukannya main datang macam itu je, itu anugerah. Jadi tak dapat orang tak dapat. Ada PhD pun, tapi tak jaga warak, tak dapat. Walaupun dia PhD dalam hadis, cakap hebat, tapi perasaan rindu pada Allah tak ada, kosong. Cakap hebat, tapi sayang pada Allah tak ada, kosong. Kenapa? Sebab dia tidak ada taubat yang benar. Dia tidak ada warak yang benar. Kemudian begitu juga dengan khusyuk. Khusyuk ni anugerah Allah. Kita boleh belajar macam mana cara nak khusyuk, macam mana cara nak apa sebagainya, tapi dia tak akan ada melainkan Allah anugerah. Khusyuk ni anugerah. Kita boleh cuba sembahyang hebat-hebat, anugerah. Tapi di mana khusyuk tu? Daripada mana amal khusyuk itu? Daripada jiwa kita, fikiran kita, kehidupan kita ni zuhud, berlaku zuhud. Bila kita zuhud, maknanya hati kita itu benar-benar mengenal akhirat, mencari akhirat, maka Allah akan bagi khusyuk. Yang khusyuk ni anugerah. Jadi tidak, kita kata tak boleh nak ada kalau ada orang buat apa namanya, kursus khusyuk dalam solat, bohong. Sebab khusyuk dia adalah anugerah.
Tapi khusus untuk kita mengenal dunia, mengenal akhirat, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal. Kemudian kita beramal dengan ta'aruf kita mengenal tadi, membawa kepada zuhud. Zuhud tu akan dianugerahkan khusyuk. Jadi khusyuk ni dunia terputus. Sebab tu bila kita solat, kalau kita selagi tidak khusyuk, maknanya selagi itulah kita ada sesuatu yang kita nak capai dalam dunia ni. Dalam dunia ni kita nak capai, nak cari dunia lah maknanya. Sedangkan Allah firman kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah apa sahaja anugerah yang Allah bagi pada kamu. Rezeki kita ni, Allah bagi kita rezeki ni, umur sebagainya, Allah suruh cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bahagian di dunia. Jangan sampai tak makan, kena makan. Jangan sampai tak ada pakaian, kena pakai. Jangan sampai tak ada apa-apa, kena guna. Tetapi untuk akhirat. Jadi zuhud ni bila kita dah mula berlaku zuhud dalam hidup kita, maka pada ketika itulah Allah akan anugerahkan khusyuk. Kita boleh khusyuk solat. Orang zuhud ni dia tak mau dah maksiat tak mau dah. Jadi sebab tu kita kena tengok pada hidup kita. Baik, untuk kita membina kekuatan, maka kita kena buang kelemahan. Sebab kita dilahirkan dengan fitrah. Kita lahirkan dengan fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap kamu itu dilahirkan dengan fitrah. Maknanya kita lahir dah okey dah, baik dah. Cumanya ketika kita lahir itu, kecil-kecil itu, walaupun fitrah itu kita bagus, bersih, salimah, tetapi akal kita pula kurang. Jadi fitrah itu mudah dimanipulasi oleh mak ayah. Mak ayah yang jadikan Yahudi, Majusi. Jadi fitrah. Jadi masalah kita sekarang ini, nombor satu, kenapa doa kita tak mustajab? Kenapa amalan kita tidak barakah, tidak makbul? Kenapa yang kita buat tak jadi? Kenapa kita diuji dengan kekurangan-kekurangan? Dengan sihir dan saka, dengan perkara-perkara yang kita kata menyusahkan hidup kita. Nampak macam menyusahkan lah, tapi sebenarnya itu ujian Allah tu ada kebaikan. Kenapa perkara-perkara berlaku? Salah satu sebabnya ialah al-uyub, keaiban-keaiban yang ada dalam diri kita. Jadi bila kita kena sesuatu, nombor satu kita kena rasa, ya Allah, kafarah apakah yang kau nak beri pada aku ni, ya Allah. Kita pun cek dosa kita, kita cek maksiat kita. Kerana kalau kita tidak cek dosa dan maksiat kita, kita doa macam mana pun Allah tak angkat. Allah tak angkat kesusahan tu, kesakitan tu, Allah tak angkat. Kenapa? Kita masih ada lagi penyebab dia. Sebab tu Allah gambarkan zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan, disebabkan tangan-tangan manusia. Disebabkan di manusia itu sendiri. Jadi kita hari ini kalau ada tak sihat apa, mula-mula sekali kita istighfar dulu. Kalau nak buat sesuatu susah, kita istighfar dulu. Sebab apa? Ada kelemahan kita, keaiban kita. Itu ni bagi kita, bagi kita. Tapi jangan buruk sangka dengan Allah pula. Jangan buruk sangka dengan Allah. Minta maaf, ada beberapa perkataan yang mungkin menyentuh hati kita. Kenapa tak baca Quran? Allah tak nak dengar Quran yang kita baca. Allah tak nak kita baca Quran. Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak salat? Allah tak nak salat. Kenapa? Tak baca Quran. Bila tak baca Quran, kita baca WhatsApp, baca Telegram, tak bolehlah baca Quran kan. Jadi kenapa tak baca Quran tu? Allah tak nak dengar kita punya bacaan Quran. Ini kalau ada orang cakap macam gini, maknanya dia nak melihat diri dia sendiri, muhasabah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mahukan kebaikan kepada kita. Sebab tu bagi orang yang bertaubat, orang yang bergerak kepada jalan dia, itu bukan perkara yang dia rasa. Kita jangan buruk sangka dengan Allah. Allah sentiasa nak dengar kita baca Quran. Cuma Allah halang kita daripada satu kebaikan kerana kelemahan kita, kerana dosa kita. Allah sentiasa, kalau kita bergerak, berjalan, Allah berlari. Kalau kita berlari, anak-anak Allah berlari dengan laju. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Allah sentiasa
mahukan kebaikan kepada kita. Ini baik sangka kepada Allah. Jadi sebab itulah kalau kita berdosa, jangan putus asa dengan Allah, bertaubat. Allah nak kita bertaubat macam itu. Hari ni tak baca Quran, berdosa tak baca Quran ni, salah satu tanda lalai. Salah satu tanda lalai tak baca Quran. Digambarkan oleh para alim, para ulama, muhaqqiqin, menggambarkan 1 bulan tak khatam Quran, tanda orang itu melalaikan Quran. Setiap berlaku 1 bulan tak khatam Quran, tanda orang itu melalaikan Quran. Ini bukan sebab Allah tak nak dengar kita baca Quran, tak, kita lalai. Sebab kita lalai. Ini kata-kata ulama-ulama lah yang muhaqqiqin kan. Kita ni jauh, yang maknanya kita ni masih dalam kategori lalai lagi. Maknanya kita kena usaha lah, usaha perlahan-perlahan kan. Kalau nak dapat 30 hari baca Quran, maknanya 1 hari 1 juz kan. Jadi kita jauh kan. Baik, jadi sebab itulah yang pertama sekali kita melihat ada keaiban yang tersembunyi yang disebut sebagai al-uyub, keaiban. Maka kita pertama di dalam dalam asbab membenteng diri kita kena merawat keaiban kita. Mu'alajah al-uyub. Mu'alajah ni merawat al-uyub, keaiban. Jadi kita kena rawat keaiban diri kita. Itu nombor 1. Kalau kita tak rawat keaiban, di situ rupanya punca sihir yang ada kat kita. Di situ rupanya punca saka yang ada pada kita. Ataupun punca-punca balak dan bencana. Bukan Allah Ta'ala bagi zalim kat kita, tak, kita sendiri. Jadi sebab itulah kita kena lihat. Fudail bin Iyad rahimahullah, dia kata apa? Siapa yang hawa nafsu dan syahwatnya menguasainya, maka terputus baginya sumber-sumber taufik. Jadi kalau kita tak boleh nak kuasai nafsu kita, syahwat kita, maka sumber taufik terputus. Ini kata orang alim kita lah kan, Fudail bin Iyad. Dia kata apa? Maknanya kat sini sebut bagaimana keadaan kita ni, rupa-rupanya kita tahu tapi tak boleh buat. Tahu tapi tak boleh buat. Kita tahu bangun malam tu bagus, kita tahu doa tu bagus, baca Quran tu bagus, kita perlukan zikrullah, kita tahu tapi kita tak boleh buat. Taufik ni apa? Nikmat Allah. Bukan topek kan. Topek lain ya. Ada orang tepek, dia panggil topek kan. Bukan, ni taufik. Taufik ni maknanya apa? Kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya tadi untuk kita mengamalkan hidayah. Sebab tu kita minta hidayah dan taufik daripada Allah. Jadi apabila hawa nafsu kita tak boleh kontrol, kita tak jagalah, maka terputus sumber-sumber taufik. Kita tahu tapi tak boleh buat. Hari ini banyak orang tahu tak boleh buat. Ini kita kena muhasabah. Kemudian juga sabda Rasul SAW, tidak beriman seseorang itu sehinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang telah didatangkan dengannya, yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau ada nafsu kita bertembung dengan hidayah Allah, dengan kebenaran Allah, kita tak ikut tu, maka tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Jadi sebab tu perkara yang buruk ini, sifat-sifat buruk ni, dia memudaratkan diri kita. Jadi kenapa kita lemah? Sebab dosa kita. Dosa pula ada dosa zahir, ada dosa batin, dosa hati, ada dosa fizikal, mata kita dan telinga kita. Jadi nombor 1 sebenarnya nak al-imsak anil zunub. Kita nak menahan diri kita daripada dosa. Ini nombor 1. Jadi dalam bulan Ramadan ni, spirit dia punya roh dia ialah membuang keaiban, kelemahan kita. Jadi tengok apa kelemahan kita. Banyak kelemahan kita. Kalau kita boleh senaraikan, banyak. Kita kena buang tu. Sebab apa? Itu punca, ada asbab kenapa Allah memberikan kepada kita ujian-ujian yang kita tak perasan. Jadi kita tengok kelemahan kita. Banyak kelemahan kita ni banyak. Kemudian kita juga tahu benda yang mengaibkan tadi, ataupun mengaibkan ni bukannya memalukan kita, yang memalu kita depan Allah tadi, dia akan merosakkan amalan kita. Jadi sebab tu proses mu'alajah al-uyub, proses untuk kita merawat keaiban, kelemahan kita, dipanggil rawasib jahiliyah. Apa dia rawasib jahiliyah? Saya perkenalkan istilah tarbiyah ni. Rawasib ni karat-karat. Jahiliyah ni benda yang terputus daripada hidayah Allah. Yang terputus daripada hidayah Allah. Yang terputus daripada Allah.
rawasib jahiliyah, benda yang tak Allah tak suka yang ada kat kita, kita kena buang. Kita kena buang. Ini disebut karat-karat jahiliyah. Jadi kita kena buang yang ini. Bila bersih yang ini, maka barulah insya-Allah kita sedang berjalan menuju kepada kekuatan. Yang ini senang dan susah. Merawat keaiban ni senang dan susah. Paling susah sekali. Sebab dah jadi malakah, dah jadi darah daging kita. Jadi darah daging susah. Contohnya kita sombong. Sombong tu dari kecil kita dah sombong, tak ada lagi tawaduk, sombong. Susah nak buang. Ujub, rasa diri hebat. Takabur, suka rendah-rendahkan orang, besar-besarkan diri. Ya. Jadi susah nak buang. Susah nak buang. Tapi kita kena buang. Kalau tak buang, memang tak dapat lah. Kan, hubbud dunia. Ini penyakit hati. Hubbud dunia, cinta dunia. Hubbur ra's, cinta kepada pangkat. Nak cari pangkat. Pangkat pun penyakit juga. Nak cari pangkat. Sebab tu berebut-rebut jawatan ni tanda orang yang berpenyakit. Malangnya kita melihat majoriti orang yang memimpin kita ni ramai yang berebut jawatan. Sebab tu Malaysia banyak masalah. Kenapa? Yang ada kat atas tu berebut jawatan. Ni tanda penyakit. Bukan dia nak jawatan tu untuk melaksanakan amanah, rupanya dia nak jawatan untuk kepentingan dia. Ceritalah untuk rakyat, demi rakyat, untuk rakyat sebagainya, tapi rupanya untuk dia sendiri. Hati dia. Dan Allah tahu. Cakaplah macam mana pun, Allah tahu. Jadi ini benar masalah. Kita pun kalau ada hubbur ra's ataupun ri'asah, cinta kepada kepimpinan, nak jadi ketua, ini pun masalah juga. Jadi sebab tu kita lihat benda ni yang Nabi proses pada sahabat-sahabat. Nabi proses pada sahabat. Itu yang bila sahabat-sahabat datang satu ketika kan, cerita kisah kan, datang ketika jumpa ada satu kampung, kemudian dia nak tumpang bermalam. Kemudian orang tu bagi dia tumpang bermalam. Kemudian tiba-tiba ada berlaku satu peristiwa, iaitu salah seorang orang kampung tu kena sengat dengan kala jengking. Sengat, binatang berbisa. Lepas tu orang semua minta tolong kat dia. Dia tak tahu apa-apa. Dia pun ambil minta air, dia membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai habis Fatihah. Kemudian dia minum, sembuh bisa tu, hilang, habis. Sahabat-sahabat tu tak berniat pun nak jadi doktor, jadi bomoh tu pun tak berniat pun. Tapi dia cuma minta ke Allah baca Fatihah ke air. Lepas tu orang kampung minum, sembuh. Lepas tu sebagai hadiah dia bagilah kambing dan sebagainya. Maka sahabat berjalan turun balik ke tempat, dia jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku buat begini-begini, salah ke? Kan? Rasulullah senyum, tak apa, tak ada masalah. Rasulullah tidak kata salah, kan? Boleh. Jadi macam mana baca Fatihah macam itu pun boleh dapat sembuh bisa yang ada masuk dalam tadi? Kerana jiwa sahabat-sahabat bersih daripada dosa tadi. Walaupun dia berdosa, dia bertaubat. Namanya ini kekuatan. Kita hari ini baca 1000 kali pun kadang tak jadi juga. Sebab tu kaedah-kaedahnya bila kita nak rawat diri kita ni, kena ada unsur taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara perkara-perkara yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW. Maknanya sebab tu kita nak tengok, penting untuk kita tengok diri kita. Jadi untuk kita menjadi orang-orang yang ada kekuatan biiznillah, maka kita kena mulakan dengan at-taubah. Taubat. Dan taubat ni hukum dia apa? Dan sudah hukum taubat wajib, kena bertaubat. Perintah Allah. Allah firman dalam Quran, wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah jami'an. Kamu semua, kita semua kena bertaubat kepada ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, wahai orang beriman, supaya kamu berjaya. Jadi Allah suruh, Allah perintah kita bertaubat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa yang tak mau bertaubat,
Tak mau tengok dosa dia, tak mau tengok kelemahan dia, dan tak mau baiki diri dia, tak mau islah, kan? Faulaika humuz zalimun, mereka orang yang zalim. Jadi zalim ni sebenarnya adalah hambatan pertama. Hambatan pertama, rintangan pertama. Zalim ni zulumat. Zulum ni gelap. Kegelapan. Ya, sebab tu kena taubat. Jadi banyakkan taubat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mula dengan istighfar dulu. Jadi pada pagi ni kita kena bertaubat. Sebab tu sebelum kita doa kena bertaubat. Semasa kita berdoa kena bertaubat. Lepas berdoa kena taubat. Taubat. Taubat ni pintu masuk kepada Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah. Pintu masuk. Pintu masuk kepada mujahidin, orang yang berjihad kepada Allah. Jadi pintu masuk. Jadi kalau kita nak masuk dalam kategori orang yang boleh ada kekuatan, kita kena ada at-taubah. Wajib. Wajib. Jadi kita kena sama-sama. Sebab apa? Dalam banyak ayat yang lain, sekiranya kita tidak bertaubat, maka akan sampai, sekiranya kita zalim, Allah tidak akan bagi hidayah, Allah tak akan bagi kemenangan, Allah tak akan mustajabkan permintaan kita. Zalim, malahan Allah Ta'ala telah mengharamkan zalim pada dirinya. Allah telah mengharamkan zalim pada dirinya. Sebab tu kita jangan berlaku zalim. Zalim yang paling besar sekali apa? Apa? Zalim paling besar sekali apa agaknya? Syirik kepada Allah. Syirik. Syirik ni zalim paling besar. Kalau kita mati dalam keadaan syirik, ya bila zalim, tak bertaubat, Allah tak ampunkan. Pasti Allah azab. Pasti Allah. Tengoklah syiriknya besar ke syiriknya kecil kan. Tapi pasti Allah azab. Kena minta ampun ke Allah. Sebab tu kita baca doa dalam surat, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadikan amalan doa ni. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baca banyak-banyak. Kalau rasa diri ni kotor, banyak diri ni ada banyak benda tak elok, baca doa ni. Kita minta Allah bebaskan kita. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada syirik yang aku tahu dan syirik yang ada pada aku yang aku tak tahu, yang kita tak perasan. Kita nampak okey, rupanya kita ni sombong. Kita nampak okey, rupanya kita ni ada takbur. Kita nampak okey, rupanya kita ada riak, ujub. Penyakit-penyakit hati kita tak perasan. Semua syirik belaka tu. Jadi nak kena tengok balik. Nombor satu, kita lihat antara perkara yang penting, kita nak kena bertaubat daripada kelemahan. Dan tak bertaubat maknanya lalai. Kita rasa kita tak ada dosa, lalai. Lalai ni salah satu sifat besar ahli neraka. Semalam dibaca dalam, semalam ke kemarin. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dipenuhkan, disumbat dalam neraka jahanam itu majoritinya daripada kalangan jin dan manusia yang ada hati tak nak faham, yang ada mata tak nak lihat, tak nak tengok, yang ada telinga tak nak dengar. Mereka ni bagaikan binatang ternakan. Bahkan lebih sesat lagi, mereka lah orang yang lalai. Jadi orang lalai ni hatinya tak perasan dosa dia. Dia tak perasan dia buat tak elok kat kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, tak perasan. Maknanya dia tak sedar. Mata dia pun tak sedar buat dosa, telinga tak sedar, kita buat dosa tak sedar. Dalam mesej kita kan, kadang-kadang kita berkasar, cakap kasar dengan sahabat kita, sehingga menyakitkan hati dia, kita tak perasan. Itu lalai. Lalai. Allah bagi peringatan bagi kita, sakit, kita tak perasan apa dosa kita, lalai. Kita rasa kita tak ada dosa, lalai. Sebab dosa ni banyak dosa ni. Sebenarnya kita ni dosa pun tak lepas lah. Baik, jadi nombor satu ialah dalam keadaan lalai, kita tak nak bertaubat. Jadi kena bertaubat. Nombor satu, ni kekuatan.
Ini kekuatan nombor satu. Dan kemudian kita meremehkan dosa. Meremehkan dosa pun lalai juga. Nabi gambarkan kepada kita, bila kita nak buat dosa tu ada 3 kesempatan untuk bertaubat. Allah ni Al-Ghafur, yang maha mengampun. Dalam satu perbuatan dosa tu ada 3 masa Allah bagi kita peluang nak taubat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi gambarkan, sesungguhnya malaikat berada sebelah kiri. Dekat kita ni sentiasa ada malaikat yang mencatat sebelah kiri. Apa saja dosa kita, dia catat. Maka ketika kita buat dosa, maka dia angkat dia punya panel dia. Apa panel ni? Pen, penulis, tempat tulis. Bukan tempat tulis, panel. Dan sekiranya kita buat dosa dah, dia dah angkat, tak tulis lagi. 6 jam kita rasa salam. 6 jam dia buat berdosa, dia tak tulis lagi. Kenapa? Allah nak suruh dia bertaubat. Maknanya bukan tulis lagu. Kalau kita pantang bawa kereta laju, speed terus kena terus. Orang buat speed trap dah lah sembunyi-sembunyi, sebab orang tak tahu, orang tak perasan, sembunyi-sembunyi lepas tu tembak terus bagi, depan kena roadblock depan. Jadi itu untuk keselamatan jalan raya gambar pula polis trafik Tapi Allah punya pengampun dia bagi warning. Dah buat dosa 6 jam, dia suruh kita bertaubat. Maknanya tak kira dosa lagi. Selepas 6 jam, sebelum 6 jam tu, jika menyesal, minta ampun, maka pen tu dia lepas. Dia tak catat pun dosa. Namun jika tidak, maka lepas 6 jam dia catat. 6 jam ni lama ke sekejap? Lama. 6 jam ni Allah Maha Pengasih ni, Maha Pengampun, Al-Ghafur. Kita dah buat dosa ni, Allah masih lagi arah kepada malaikat, jangan tulis lagi, standby. Kokok dia bertaubat, kokok dia menyesal. 6 jam maknanya lalai. Kemudian setelah dicatat pun sama juga. Dosa tu boleh dipadam. Dia boleh padam sekiranya bertaubat. Bertaubat, Allah padam. Tak ada, cancel. Dosa cancel. Sebab tu jangan sampai kita mati, mayat mati tak bertaubat. Dan kemudian sebelum ajal, sebelum sakaratul maut habis. Tapi sangat sayang, oleh kerana kita tak kenal Allah, keagungan Allah, kita buat dosa dan buat dosa. Jadi hari ni kita nak kenal Allah ini. Hari ni kita nak kenal Allah. Oleh kerana kita rasa tak apalah, Allah ni siksa Allah okey, tak ada apa Allah Maha Pengampun. Ada satu kenyataan daripada seorang yang jahil, mu'alaf. Dia kata, saya masuk Islam, semua dah dosa saya diampunkan. Kemudian kalau buat dosa balik, minta ampun lah kata. Dia pun buat dosa, dia sanggup buat dosa. Dia patah balik kepada dosa yang lepas. Apa dia? Minum arak, dadah dan sebagainya. Mana benda yang tak elok lah Tanya dengan dia, kenapa buat dosa Allah dah ampunkan? Allah kan Maha Pengampun, dia kata. Macam itu dia kata. Allah memang betul Maha Pengampun. Tapi kalau kita tak minta ampun kat dia, tak bertaubat, tiba-tiba mati dulu, macam mana? Kita tahu bila kita mati? Tak tahu bila kita mati. Naik kereta, anytime boleh mati. Masa dalam perjalanan balik daripada sini pergi ke KL, malam ke kemarin, balik jam tengok rupa accident motornya dah kat tengah dan orangnya terpelanting lah, dia terbaring macam dah meninggal lah, dah tak bergerak. Tengok nak mati anytime boleh mati. Dekat Mekah, masa saya pergi Mekah tahun 2001 kot, 2020 tak ingat, 2001 akhir 2000 pergi Mekah pertama kali. Pergi Mekah naik haji mula-mula sekali. Temankan mak masa tu, abah meninggal dunia lebih kurang 2 minggu lebih lah sebelum haji. 3 minggu lah lebih kurang itu sebelum haji. Abah meninggal dunia. Dia sebut kat saya masa tu, dia kata, buatlah pasport, dia kata.
Buat pasport, dia suruh buat pasport siap-siap itu. Kenapa? Kokot lah, boleh pergi mana-mana luar negara ni kan. Dia suruh buat pasport, tak pasal-pasal. Rupanya dia meninggal dunia 3 minggu lebih kurang sebelum pergi haji. Jadi oleh kerana tempatnya dah ada, semua dah ni, maka dia suruh anak ganti. Saya pula Allah izin anak yang pertama, anak sulung. Adik-beradik kata pergilah kan. Pergilah pertama kali pergi Mekah. Pergi Mekah ni macam-macam berlaku. Antaranya kematian. Orang Malaysia kita mati kat mana? Dalam bilik air. Dalam bilik air, kita ingat mati ni mesti accident. Tak, dalam bilik air jatuh 2-3 orang meninggal dunia. At least saya tahu 2-3 orang. Kenapa? Jatuh dalam bilik air. Jatuh terhantuk. Dalam bilik air kan licin. Kita ingat bilik air ni rumah kita punya ke apa ke, okey, tidak harmless, tak ada benda yang boleh menyebabkan kita cedera kan. Tiba-tiba jatuh. Ada yang kena pijak, masa tu. Jadi yang nak sebut kat sini kan, meninggal dunia ni, ajal ni bila sampai masa, jangan kita tangguh taubat. Kita teringat dosa, maknanya apa? Allah nak suruh kita taubat. Teringat je dosa. Aku dulu tak semayang lah. Masa aku lepas SPM dulu, ambil SPM seronok sangat dapat keputusan elok, tak semayang 1 hari. Pergi joli, bakar buku semua, pergi joli. Baru teringat, aku ada dosa dulu lah. Kenapa Allah ingatkan? Supaya kita taubat masa tu. Astaghfirullah, ya Allah, ya. Bukan suruh kita ingat balik masa muda kita seronok, tak. Jadi bila kita teringat dosa, kena bertaubat. Allah ingatkan kita tu supaya kita bertaubat. Nanti kena tengok, jangan tangguh. Jadi jangan memandang remeh kepada dosa. Kalau kita pandang remeh kepada dosa, kita bimbang, dosa itu nanti menjadi asbab kita dibakar oleh Allah. Kita pandang remeh pada dosa. Kita ingat dosa tak apa, boleh ampun, boleh taubat. Rupanya kita pandang remeh. Sikap kita pandang remeh pada dosa menyebabkan Allah tangguhkan taubat kita sampai mati. Yazbillah min zalik. Jangan sampai macam tu. Kita macam kurang ajar dengan Allah itu. Macam kita sombong. Tak apalah. Macam itu. Jadi kita kena hati-hati dengan diri kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya kamu mengerjakan perbuatan yang kamu kira lebih ringan daripada selai rambut. Dosa ni macam rambut dia, ringan dia, tak ada apa-apa. Padahal kami, sahabat-sahabat pada masa Rasulullah SAW menganggap termasuk perbuatan yang dapat membinasakan. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Anas bin Malik kata apa? Radhiyallahu anhu kata, kamu tengok dosa ni macam remeh. Kita tengok ni handphone ni. Berapa banyak dosa yang kita tengok daripada handphone? Dosa mata. Berapa banyak dosa yang kita tengok daripada handphone? Lalai. Tengok ni, ingat Allah, tak ingat Allah. Tengok ni, tak ingat Allah ni. Lalai. Dan lalai ni sifat ahli neraka. Walakad zara'na li jahannam tadi. Kan? Jadi kita ni tak sedar, kita ni lemah sungguh. Sebab tu macam-macam datang kat kita. Datang tu Allah uji kita supaya kita kuat. Tapi kita kena bina kekuatan kita. Jangan pandang remeh dengan dosa. Maknanya kita teringat dosa, bertaubat. Taubat ni apa? Kita tengok sekali lagi. Dia punya ciri-ciri dia semua. Tapi jangan pandang remeh. Anas bin Malik kata, kami dulu tengok dosa sikit pun. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, tak ingat siapa nama dia. Siapa ingat nama dia, tolong beritahu. Satu hari dia tengah berjalan-jalan, dia pergi lalu sebelah rumah sahabat dia, terpandang kan aurat isteri sahabat dia, terpandang, sehingga dia menjadi suka. Tapi sekejap je, Astaghfirullahalazim, dia terpandang aurat isteri dia, isteri kawan dia, sahabat lah. Terus lari, duduk dekat jauh gunung, taubat Allah, menangis tiap-tiap hari. Ini sahabat Nabi SAW, tak ingat nama dia. Siapa ingat tolong beritahu. Akhirnya sahabat berdekat, Nabi tanya, mana sahabat ni? Panggil. Sampai Allah terima taubat dia. Nak sebut kat sini, sahabat sensitif dengan dosa. Kita selagi boleh, selagi ada peluang, cari peluang lagi. Jauh kita. Sebab tu hidayah Allah, macam mana pertolongan Allah nak datang kepada kita? Kita masih meremehkan dosa.
kita masih meremehkan dosa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an telah menyatakan, sesungguhnya orang mukmin, orang beriman, memandang dosa-dosanya. Ini hadis Nabi, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang mukmin memandang dosa-dosanya seakan ia sedang duduk di bawah sebuah bukit. Kalau dibimbang takut bukit itu, gunung itu akan runtuh menimpanya. Sedangkan orang fajir, orang yang fasik, memandang dosa seperti lalat yang hingga kemudian dia boleh singkir lalat dengan tangan. Riwayatkan oleh Bukhari. Dia sebut kat sini, ahlu dosa, ahlu ilmu, orang yang berilmu itu, kita menjelaskan bahawa dosa ini menyebabkan orang tu akan merasa malu pada Allah. Tapi bila kita dah biasa buat tanpa rasa malu, kita tak malu dah buat dosa depan Allah. Depan Allah kita buat dosa. Mata kita, telinga kita, lidah kita, hati kita, depan Allah kita buat dosa. Tak peduli sama sekali. Hilang perasaan khauf, takut kepada Allah. Kemudian ada satu kaedah digambarkan, la saghirah mal istimrar wala kabirah mal istighfar. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Tak ada dosa kecil kalau dia terus menerus jadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar, dosa besar tak ada jika diiringi dengan istighfar. Jadi kita ada buat dosa tak? Ada. Kalau dosa kecil, dia tak dosa kecil dah bila kita buat berterusan. Dosa tu kecil, tapi buat berterusan jadi dosa besar. Kenapa? Kita langgar Allah. Saya tengok perkataan langgar ni dulu masa dengan PPIM ni, nak langgar Along dengan Yusuf Azmi masa tu kan. Bang, kita langgar bang. Langgar memang nak langgar kan. Apa maksud langgar ni kan? Rupanya langgar ni kita rempuh, tembuk kan. Habiskan kan. Alung masa tu, Alung kan. Dia duduk anyaya ni, orang ni macam-macam dia buat kat orang ni sampai peringkat macam-macam lah penderitaan kan. Langgar. Hari ni kita tak perasan, tiap-tiap hari kita langgar Allah. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah bagi kita peluang. Tak apa, bagi masa supaya kita bertaubat. Tiba-tiba tak bertaubat. Nampak? Sebab kita tak sensitif, kita meremehkan dosa. Ini kelemahan nombor satu. Ini disebut al-uyub, ni antara keaiban-keaiban. Ini kita kena ni, kalau tak habis kita. Siapa-siapa nak angkat tangan, nak cakap, nak sebut tu, boleh jangan bagi saya cakap seorang. Nanti jadi macam orang gila cakap depan orang tapi tak ada orang respon ni. Angkat tangan. Kenapa? Saya ngantuk Ustaz. Dia tu pun boleh juga kan. Jadi kita bagi ubat ngantuk kan. Ngantuk pun ada ubat, insya-Allah. Tidak ada penyakit melainkan ada ubat. Jadi janganlah kita tengok kecil daripada dosa. Jadi hari ni, mulai daripada pagi ni, kita kan nak jadi orang yang kuat, jadi al-mahdiin, nak berdepan dengan Dajjal, nak berdepan dengan tentera Dajjal, syaitan, jin yang bagi kita susah biiznillah dengan izin Allah. Maka kita nak kena bertaubat. Jangan pandang remeh dosa. Kalau ada dosa, kita minta ampun kepada Allah. Kalau susah, kita minta Allah kekuatan. Ya Allah, aku ni ada dosa ni, ya Allah, aku ada dosa ni, ya Allah, tolonglah. Minta ke Allah begitu. Minta Allah tolong. Okey. Kemudian taubat. Taubat ni adalah satu perkataan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang yang berdosa, jangan kita kutuk dia. Jangan kita pula rasa putus asa. Kalau kita buat salah, buat taubat, buat benda dosa, jangan, sebab taubat tu akan menghabiskan dosa kita. Buatlah apa pun dosa, kita menyesal, bertaubat, Allah ampunkan. Allah ampunkan. Dah bertaubat, tiba-tiba seminggu, 2 minggu, buat balik lain pula, taubat lagi, Allah ampunkan. Allah ampunkan. Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Al-Ghafur ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu kita baca la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan melainkan Kau ya Allah, Al-Azim, yang Maha Agung, sempurna keagungannya. Tak boleh kita cakap dengan lidah kesempurnaan agungnya Allah.
Hebatnya Allah ni. Al-Halim, Allah yang maha menyantuni. Dia menyantuni kita. Macam kini minta maaf lah, arkid tak boleh nak bagi rumah ke apa duduk Satu duduk pun dalam kemah kat luar tu Tak tahulah ada apa dalam GH tu kan. Abuk lah apa, minta maaf lah kan. Siapa yang nak okey sikit tidur dalam ni agaknya. Kemudian nak buang air pula, masalah air kan. Kemudian nak mandi pula, ni bau apa air ni kan. Air boring, air apa? Air tanah kan. Air tanah yang dalam. Keruh lah, ni keruh ni apa ni kan. Betul terbayang macam-macam. Ada ulat lah, ada apa ni, ada apa lah ni. Oh tak mandilah, tak mandi kan. Jadi duduk sini sepanjang dia tak mandi kan. Contohlah, ni bukan kat sini kan. Jadi minta maaf lah, yang ada air macam itu, yang ada setakat ni lah Allah izin, Allah susun kita. Tapi Alhamdulillah ada air, dia pun tak ada air langsung kan. Jadi nak sebut kat sini, kadang-kadang kita tengok benda tu tak elok, tapi rupanya elok kan. Sebelum mandi tu baca bismillah dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah air ini air yang merawat aku, jadikanlah air ini air yang menyembuhkan aku, sebagaimana Nabi Ayub mandi, air itu menjadi air yang segar dan menyembuhkan. Sebab bukan air yang membina baik. Kita tengok pakai air bersih kat rumah tu, klorin semua tu, dah ada filter sebagainya tu, kita dah okey dah. Rupanya kan, kita tak sihat juga. Pakai air perigi lagi sihat pula. Kenapa? Allah yang menyembuhkan, bukan air yang menyembuhkan. Sebelum mandi minta. Ini pengajaran daripada peristiwa Nabi Ayub AS. Air je. Kalau siapa pernah pergi tempat gua Nabi Ayub tu kan, ada air kat situ. Orang datang ambil air tu. Air tu bukannya bersih, nampak kan, dengan lumutnya, dengan apa macam-macam. Ambil minum, ambil kan. Ada orang buang sampah lagi kat dalam tu, kat telaga Ayub ni kan. Siapa dia pernah pergi sana kan, ambil ni, ambil barakah kan. Betul ada barakah, tapi yang menyembuhnya air sini pun boleh. Ni air tempat ni kan, InsyaAllah telaga tu, telaga yang kita bina tu, boring air kita guna ni, semua tu infak fisabilillah. Jadi niat orang yang bagi air tu, niatnya niat fisabilillah. InsyaAllah airnya barakah. Jangan pandang ringan, airnya barakah. Sebab niat orang yang buat tu semua niat fisabilillah. Tidak ada sebut pun saya buat ni, saya dapat ni, saya buat, tak ada. Fisabilillah. Itu barakah. Jadi barakah kita manfaat bila ambil tu. Tapi jangan minum pula, batal puasa. Sehari barakah minum pula, ingat puasa. Baik, apa syarat taubat? Tengok syarat taubat. Kita nak jadi orang yang kuat, bertaubat. Bertaubat Allah beri cahaya. Nombor satu, segera tinggalkan dosa. Nombor satu. Syarat taubat yang pertama sekali, kita tahu dosa kita, tinggalkan terus. Tinggalkan terus. Jangan buang handphone. Jangan buang handphone pula. Handphone ni banyak dosa. Buang handphone jangan. Kalau nak buang handphone, bagi kat kami. InsyaAllah kita ada tag komputer, kita boleh bagi cantik sikit, kita jual semula. Siapa nak beli komputer yang murah, yang refurbish, InsyaAllah Ansar ada teknikal. Kita beli komputer, siapa yang nak jual komputer boleh. Kita jual komputer, kita beli, kita masukkan yang terbaru punya, kita jual. Tengoklah harganya 500 pun ada, 200 pun ada, 300 pun ada. Komputer elok lah insyaAllah. Jadi kalau ada kesempatan, handphone pula. Tapi sekarang kita cukup orang. Kalau ada handphone pun kita boleh insyaAllah. Jangan buang handphone, tapi buang dosa yang ada dalam handphone. Apa dosa dalam handphone? Segala perkara yang melalaikan kita. Cara dia macam mana? Kaedahnya saddun zari', tutup lubang-lubang fitnah. Jangan buka langsung benda yang melalaikan kita. Bagi masa. Kalau tengok sesuatu, bagi masa. Jangan benda ni, jangan handphone ni menguasai kita. Jangan jadual kita ikut handphone. Kita bagi jadual ke dia. Aku nak tengok engkau kan, paling lama sejam. Itu pun tengok mesej yang penting saja. Paling lama sejam. Kalau kita boleh bagi handphone sejam, agaknya Quran kita nak bagi berapa? Kita bagi handphone sejam, kalau Quran setengah jam aja, lalai kita. Nampak? Lemah kita ni. Tengok WhatsApp, tengok Telegram lagi. WhatsApp sejam, Telegram sejam, Instagram sejam, TikTok sejam.
FB sejam, berapa jam lah. Contoh kan. Quran kan, setengah jam pun berat aja. Tu maknanya lalai kita. Jadi yang pertama sekali, meninggalkan dosa. Kenapa kita kena meninggalkan dosa dengan segera? Kita meninggalkan dosa tersebut dengan segera, kerana itulah barakah. Jangan kita tangguh. Jadi hari ni kita kena pilih ni, pagi ni kena pilih nak pilih apa? Syurga mana yang nak pilih? Syurga Jannatul Firdaus. Nak syurga Jannatul Firdaus, kena tinggalkan dosa segera. Jangan tunggu hari raya. Tak apalah, lepas raya pun jangan. Kalau kita tahu dosa je, tinggal. Tidak ada barakah dalam dosa. Tidak ada barakah, tidak ada rahmat Allah dalam dosa. Malahan kita bimbang istidraj. Apa istidraj? Allah bagi nikmat kita buat dosa. Istidraj, Allah hukum kita. Jadi jangan kita. Mana nombor satu, syarat taubat, tinggalkan dosa segera. Itu tanda kita bertaubat. Yang kedua, menyesal. Menyesali, nadaman menyesal. Jadi kita teringat dosa, tinggal. Ini dosa ke? Astaghfirullahalazim, tinggalkan. Yang kedua, menyesal. Menyesal ni hati kita tak nak lah. Menyesal, tak nak lah. Yang ketiga, kita berazam, berniat, tak nak ulang, tak nak buat lagi. Ini ahli syurga. Orang yang ada tiga sifat ni ahli syurga, sebab dia bertaubat pada Allah. Salah satu ciri ahli syurga, at-taibun. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman itu diri mereka dan harta mereka dengan syurga. Apa sifatnya? Setelah dia berjanji dengan Allah, syahadah, dia berjanji dengan Allah, berbai'ah dengan Allah, kan? At-taibun, dia bertaubat. Taubatnya apa? Taubat ni kurang-kurang 3 benda. Yang pertama, tinggalkan dosa terus. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam, tak nak buat balik. Dan kalau kita, yang keempat, kalau ada benda-benda yang orang punya zalim, kita pulangkan. Jangan berlaku zalim. Tak berbaloi. Kita nak ambil barang orang ni, nak ambil hak orang ni, tak berbaloi dengan neraka Allah. Tak berbaloi. Jangan. Kita ingat kita ambil hak orang, tak apa. Kita ambil orang punya hak, tak apa, kita ambil. Rupanya tak berbaloi dengan neraka Allah. Allah bakar kita. Sakitnya tak habis kena bakar ni. Tak habis. Dan yang lebih teruk lagi, bila kita ambil hak orang lain tadi, sampai peringkat di depan Allah nanti, Allah panggil orang tu. Ni buat dosa, ambil. Macam mana? Ya Allah, aku nak keadilan depan Allah. Orang semua dah takut dah nampak neraka. Contohnya, apa yang paling mudah hari ni kita buat dosa yang kita tak perasan? Dosa apa? Antaranya yang paling banyak masuk neraka dengan sebab lidah. Dosa lidah. Yang pertama, lidah ni ngumpat orang. Sebab tu kalau kita cakap pasal orang aja, hati-hati. Fitnah orang. Cakap pasal orang lain, hati-hati. Kalau cakap pasal diri sendiri, tak apa. Ya Allah, lemahnya aku, kan? Minta maaf, saya tak perasan, minta maaf, kan? Kita cakap pasal diri kita. Sebut pasal orang, hati-hati. Tak kira lah politik tak politik. Ada orang kata politik tak apa, kita nak dedahkan. Hati-hati. Kenapa? Ramai orang masuk neraka sebab lidah. Tak berbaloi. Kita cakap pasal orang kawan kita, kan? Oh, Najib ni kurus sangat Najib ni. Lembik Najib ni. Cakap pasal Najib, kan? Aku kawan dengan dia lama dah, sejak duduk Arki, aku tengok Najib ni lembik sungguh. Kita tak cakap dekat depan Najib dah. Najib tengah rehat dekat dalam bilik dia. Orang dah sebut pasal Najib. Ni bukan Arki sini, Arki tempat lain. Ringan tak cakap tu pasal orang? Ringan. Tapi apa jadi? Kita jadi bahan neraka Allah. Allah bakar tak tahu berapa tahun. Kalau Najib pula tidak maafkan, aku tak maafkan kau. Cerita pasal aku lembik dan sebagainya. Macam mana? Tak lepas kita. Jadi jangan pandang ringan. Ni dosa lidah. Ni cakap pasal sahabat kita, cakap pasal
Keluarga kita cakap pasal isteri, suami kita, lagilah. Ayah, ibu kita pula, lagi. Baik. Jadi yang pertama sekali kita sebut tadi ialah kita kena benar-benar menjaga dosa kita. Jangan sampai kita tak boleh lah, tak boleh ambil hak orang ni, tak boleh. Pulang. Berapa kita ambil? 1 juta, pulang. Neraka Allah lebih teruk lagi daripada 1 juta ringgit kita ambil. Ni saya sebut pada pemimpin-pemimpin. Ni pemimpin banyak ni. Sampaikan. Yang paling tinggi sekali kat Malaysia ni siapa? Yang di Pertuan Agong. Lagi tinggi jawatan, lagi besar mas'uliyah, tanggungjawab. Lagi banyak Allah akan soal nanti. Jangan ingat, oh best, boleh pergi mana-mana, allowance dapat, gaji dapat, allowance dapat, hormat lagi. Kita jadi sultan, kita jadi agung. Kita ingat kita lepas daripada Allah. Kalau kita zalim rakyat, tak lepas. Rakyat berkumpul, buat research, buat data, kaji, analisa, hantar pada yang di Pertuan Agong. Beritahu rakyat menderita ni. Yang hantar ni orang kecil-kecil je, NGO kecil-kecil je. Tiba-tiba tak nak jumpa, tak nak tengok. Hujan-hujan hantar memorandum rakyat. Hujan-hujan hantar, tak balas apa pun sampai sekarang. Kalau ini zalim, pasti Allah akan ganjarkan nanti di akhirat nanti. Allah balas, pasti, confirm. Terdosa pada rakyat, kena minta maaf pada semua rakyat. Kita ingat senang jadi Perdana Menteri, jadi berebut jadi Perdana Menteri. Rupanya setiap dosa kita pada rakyat, kena minta maaf setiap rakyat, yang Islam, yang tak Islam, yang kaya, yang miskin. Kita buat dosa pada negara, kita ingat lepas. Tak lepas, ni zalim. Sekali-sekali jumpa rakyat belanja. Apa belanjanya? Kan, hari raya buat open house. Bagi rakyat makan, siapa yang datang rumah dia, datang istana. Bagi makan, siapa yang datang rumah dia, datang rumah Perdana Menteri, rumah menteri, datang, bagi makan. Nak makan apa makan. Cukup ke dengan bagi makan tu boleh membalas kezaliman yang kita buat? Sekiranya ada kezaliman yang kita buat, cukup? Tak cukup. Dekat dunia boleh lah, ada Tan Sri, ada Datuk Sri, ada Sri-Sri sebagainya. Akhirat Allah tak pandang sikit abu. Apa tanda istidraj? Saya ingatkan kepada pemimpin-pemimpin negara dan semua kita sama-sama. Istidraj, Allah bagi nikmat, kita buat maksiat. Allah bagi nikmat, lagi banyak maksiat. Allah bagi nikmat, lagi banyak maksiat. Itu istidraj. Dan kita tak bertaubat. Kita ambil hak orang, ambil hak rakyat, ambil awak sama-sama, ambil semua. Kita ingat terlepas, tak lepas. Tak berbaloi. Dalam neraka Allah tak berbaloi. Allah murka pada kita, tak berbaloi. Jangan kita ingat lepas. Oh, saya dah tolong dah. Saya bangunkan bola sepak negara. Saya buat stadium yang terbaik di dunia. Saya menghidupkan supaya rakyat kita, negara kita ni maju dan sebagainya. Itu rakyat yang miskin, rakyat yang apa keadaan, rakyat dalam keadaan susah. Menteri pula, oh saya dah buat projek A, B, C. Tengok-tengok projek itu semua pakat komisen dia belaka. Semua pakat komisen dia. Kita ingat tidak zalim ke? Kalau kita menzalimi rakyat, setiap seorang rakyat boleh lepas. Kita dengan seorang pun susah. Kita buat dosa dengan seorang ni, ngumpat dia, fitnah dia, pun susah nak lepas. Bayangkan 32 juta rakyat nak minta seorang-seorang lepas tak? Wallahu a'lam. Rasa-rasanya tak lepas. Tak lepas kita. Cukup seorang kata, ya Allah, aku tak reda dia jadi Perdana Menteri. Kenapa? Dia menzalimi aku, menganiaya aku. Aku nak belajar, tak boleh. Aku nak minta bantuan, tak dapat. Padahal ada bantuan, dia bagi pada kroni dia. Ini saya tak sebut Perdana Menteri mana-mana, no? Saya tak sebut Perdana Menteri mana-mana. Jangan salah sangka pula.
Jadi lepas ke? Tak lepas. Sebab tu hari ni saya perasan ada di kalangan pimpinan-pimpinan kita ni, dia buat dosa, dia buat madrasah anak yatim. Kenapa? Nabi kata nanti dekat akhirat anak yatim dekat dengan Nabi. Dia buat madrasah anak yatim, bagi. Yang dibagi tu, duit yang dibagi tu duit yang menzalimi rakyat. Boleh terima ke? Kan? Kita pergi rumah orang, rompak, curi, bunuh orang tu. Kemudian kita ambil duit, tengok, banyak sangat duit ni, kita buat mak yatim sikit, buat yatim. Boleh? Yang kita rompak, curi tu agaknya macam mana? Yang kita rompak, yang kita curi tu rakyat ni, yang marhain ni. Bawah marhain ada tak? Ada lagi bawah marhain tak? Ke marhain ni paling bawah sekali? Saya pun tak tahu istilah-istilah dia. Minta maaf lah saya sebut kat sini. Ni kita cerita pasal taubat ni. Menzalimi orang, lagi tinggi jawatan dia, lagi banyak tanggungjawab dia. Takutlah, ittaqillah, takutlah pada Allah. Allah pasti. Kadang-kadang kat dunia ni pun Allah dah balas dah. Umur panjang hampir 100 tahun tapi tak bertaubat, makin buat maksiat, reda dengan maksiat, contohnya, maka itu istidraj. Kalau dulu semayangnya khusyuk, sekarang semayang dah tak khusyuk, semayang pun dah tangguh-tangguh, semayang pun dah kadang terlepas. Dulu kan, bagi dia jadi menteri sibuk urusan sana sini, semayang pun tinggal. Agak-agak lepas tak di sisi Allah? Tak lepas. Sebab tu negara kita huru-hara. Kita kena betulkan semula, rakyat kena betulkan semula diri mereka, pemimpin kena betulkan diri mereka, biiznillah. Baik. Jadi kalau ada benda yang zalim, kita kena pulangkan. Bimbang tak jadi menteri dengan adik-adik jangan cita-cita jadi menteri sekarang. Kalau jadi menteri sekarang korup. Jadi menteri pendidikan, namanya bagus, pendidikan. Bukan menteri maksiat, menteri pendidikan. Ni contoh ni tak ada kaitan dengan pendidikan sekarang kan. Contohnya, tiba-tiba sistem pendidikan tu mengajak membawa manusia kepada syirik pada Allah. Agaknya kita ada bahagian tak? Sebelum jadi menteri, kita kena jaga akidah, kena dakwah, kena tarbiyah, kena berjuang. Jadi menteri, tengok ada sistem, dalam sistem pendidikan ni mensyirikkan Allah. Apa contoh mensyirikkan Allah? Sekular. Sekular itu syirik. Pisahkan dunia akhirat, syirik. Pisahkan agama dan sains, syirik. Allah SWT menggabungkan semua, tiba-tiba kita pisahkan. Ustaz hanya boleh cakap pasal agama saja. Sains hanya cakap pasal sains, tak boleh sentuh ustaz, tak boleh sentuh agama. Tak boleh nak gabungkan agama dan sains. Alhamdulillah sekarang ni dah adalah gabungan sains agama. Contoh, kita biarkan syirik tak? Syirik. Dalam sistem pendidikan ada liberalisme, menyamakan agama-agama, pluralisme. Ingat, Allah tak tanya ke jadi menteri ni? Allah tanya tak? Allah tanya, jangan main-main. Habis susah nak ubah susah. Cuba tak nak ubah. Itu soalan dia. Baik, jadi taubat, kalau ada hak kita kena tengok betul-betul. Kita kena minta ampun ke Allah. Okey, semua okey, boleh. Ini kita nak bersihkan diri kita ni. Kau tahu macam mana nak rawat diri kita? Macam mana nak bina kekuatan diri kita? Di sini kita bergelumang dengan lumpur dosa. Baik. Kemudian tambah lagi syarat taubat nasuha. Macam mana taubat itu dikira sebagai nasuha? Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita tinggalkan dosa kerana Allah. Memang kerana Allah. Bukan kerana memang kita tak boleh buat dah. Dulu masuk pergi ke mana namanya, masuk ke dalam disko, berzina, minum arak dulu. Sekarang saya dah tak buat dah, dah tak berzina dah. Dah tak minum arak dah. Kenapa? Bukan kerana Allah, kerana memang dah tak mampu dah tua. Dah tak larat dah. Hati nak, kalau kalau aku boleh aku buat, tapi dah tak boleh buat.
Dah tak ada duit nak minum arak, dah tak ada duit kan? Jadi itu bukan kerana Allah. Itu bukan kerana Allah. Kerana Allah memang kerana Allah. Ini dosa taubat nasuha buat kerana Allah. Bukan kerana dia tak riba. Sebab tu memang kena menyesal sungguh-sungguh. Dan Allah Maha mengetahui. Allah khabirun mimma ta'malun. Allah Maha halus pengetahuannya apa yang kita buat. Bukan juga kerana takut orang cakap-cakap buat kita. Orang cakap-cakap kita. Kenapa buat tinggalkan dosa ni? Rupanya dalam hati kita bimbang orang cakap kita, orang kutuk kita kan? Sehingga tidaklah dinamakan taubat kerana meninggalkan dosa, kerana khawatir nama kita buruk. Tak nama taubat, kata dia. Nama taubat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nombor satu. Contohnya orang tu tak berzina. Kenapa tak berzina? Rupanya bukan kerana Allah, kerana takut AIDS, kerana takut penyakit. Bukan kerana Allah. Jadi dosa ni, taubatan nasuha, kita tinggalkan dosa memang kerana Allah. Ya Allah, kerana Engkau ya Allah. Ini dia akan bawa taubat nasuha. Dia akan bawa kepada taubat nasuha. Taubat yang Allah terima. Bukan kerana syirik. Taubat pun ada syirik. Kenapa taubat? Malu. Takkanlah aku nak pergi disko, malu. Cucu-cucu aku semua tahfiz belaka. Cucu ni dia hantar tahfiz, anak dia hantar tahfiz, dia tak pergi. Tiba-tiba bila cucu dah balik, anak dah balik tahfiz, dia pula masih ada bar kat dalam rumah dia. Ada arak lagi. Kita tak pernah nampak umur kita kan. Kalau kita pergi rumah besar-besar, buka peti ais tu ada arak, ada wine, ada arak. Kalau tak peti ais, dia ada bar, ada arak. Kita tak perasan sebab kita tak pernah lah kot. Alhamdulillah kita tak pernah. Mak ayah kita tak macam tu, alhamdulillah kan. Tapi yang anak-anak cucunya yang tu, tapi anaknya dah hantar ke tahfiz. Lepas tu kenapa tak buat macam ni? Aku tak minum lah sekarang ni, semua ganti air mineral je. Air mineral, tak adalah wine, semua mineral kan? Air kesihatan gitu. Kenapa? Malulah kat cucu. Cucu aku ni tahfiz, anak aku ni tahfiz, datang rumah sekali-sekali balik kampung, tengok ada macam-macam. Atuk ni air apa tu? Warna red, warna merah, red wine kan. Ni air apa pula tu? Itu Scottish kan. Tu cat kepala anjing tu apa? Apa nama cat kepala anjing tu? Yang cat kepala anjing apa? Guinness stock apa? Cat kepala anjing tu. Malu tak nak. Jadi kita taubat kerana malu, tak jadi. Dia tak akan jadi taubat nasuha. Pergi tempat lain yang tak ada anak, tak ada cucu, dia minum. Jadi kita kena tengok dosa kita ni ikhlas. Memang kerana Allah. Baru taubat jadi taubat nasuha. Kau tak jadi. Dan selagi kita tak boleh taubat nasuha, selagi itulah kita akan tak boleh ya. Kemudian yang kedua, taubat nasuha tu bila kita rasa dosa kita tu memang buruk dosa ni, racun dosa ni, macam itu. Memang kita rasa, kita faham, kita tahu buruk dosa ni, tu dia akan bawa jadi taubat nasuha. Dosa ni buruk, curi duit orang buruk contohnya, buruk ni, ni tu tinggal terus. Jadi kita tidak akan mengingatkan dosa tu sebab kita tahu dosa tu buruk. Tak naklah fikir, tak naklah buat. Yang ketiga, taubat nasuha sebut tadi, syaratnya ialah segera bertaubat, segera taubat. Jangan tunda-tunda. Bila tunda maknanya kita tidak bersungguh-sungguh. Yang keempat, taubat nasuha ni ialah orang bertaubat nasuha ni, sifat dia ataupun ciri dia ialah dia khawatir, dia masih khawatir Allah tak terima taubatnya. Kita boleh bertaubat, tapi Allah terima tak? Belum tahu. Yang kelima, dia cuba ganti dosa dia tu. Dia cuba buat satu yang baik. Dia cuba buat, aku ni dah banyak tolong anyanya orang, sekarang ni aku nak banyak tolong orang pula, dah tinggal lah, tolong orang pula, ganti. Ganti. Mana orang yang taubatnya Allah SWT terima, dia cuba berusaha nak ganti balik. Dulu aku banyak buat jahat kat orang, sekarang ni aku nak tolong orang. Tak kira dah, tak apalah, aku buat dulu banyak sangat buat dosa, aku nak buat baik sekarang. Yang keenam, dia tinggalkan semua kawan-kawan dia, tempat yang buat maksiat, dia tinggalkan, tak nak join dah. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan daripada sekolah, alumni. Bila sekolah ni, kalau sekolah kita ni, kalau sekolah madrasah tak apalah, alumni madrasah baik-baik pun agaknya.
Semua jumpa, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, dah peluk kan. Itu sahabat-sahabat madrasah agaknya lah kan. Kita sahabat-sahabat sekolah sains, sekolah sains yang sekular ni, sekali jumpa, oh my brother kan, tiba-tiba jadi umur 17 tahun balik. Umur dah 70 tahun, jadi 17 tahun semula kan. Oi, buat perangai macam 17 tahun dulu. Alumni. Wah, ini kekurangan alumni lah. Minta maaf lah Ansara, minta maaf lah. Jadi kadang-kadang ada Ansara ni anak-anak lepasan Amarasan. Saya salah seorang Ansara lah. Dulu pernah jadi naib presiden Ansara kebangsaan. Presiden siapa? Dulu lah kan, dulu Mukhris Mahathir. Presiden timbalan presiden, saya naik presiden kan, Ansara Malaysia. Hebat Ansara ni kan. Ramai saintis, ramai engineer, ramai sebagainya lah. Tapi bila jumpa kawan-kawan kita hak ni jadi 17 tahun balik, melompat-lompat balik, cakap macam-macam 17 tahun semula, nak mengimbas kembali zaman kegemilangan dulu. Ceritalah lebih kurang. Oh, kau ingat tu dulu kita pukul kita punya cikgu. Kau ingat tak? Kau ingat. Macam mana? Oh, memang aku geram. Aku kau ingat dulu kita tipu dalam periksa kan? Kau bagi aku nota gini. Oh, ingat. Best kan? Gitu lah. Jadi bukan nak kata semua orang tu, tak. Kita hari ni alumni ni tempat ingat dosa semula. Ya, sebab itulah salah satu tanda kan, orang yang mendapat taubat nasuha, dia tinggalkan maksiat. Bukan tak boleh jumpa kawan, boleh jumpalah sahabat lama, boleh, tapi jangan ingat masa buat dosa dulu. Ni nak mati dah ni, umur dah dekat 60-an dah ni, ada dah 70-an dah. Yuk kita pergi karaoke kan. Tempat lama kita dulu, lama masa kita belajar dulu kan. Jom. Bila ni? Kau jangan ajak Man tu kan. Kau ajak Man itu biru agama tu, contoh kan. Saya presiden pelajar di Badan Perwakilan Pelajar dulu. Jadi adalah basic sekolah agama Johor. Jadi kadang-kadang tu kan, orang nampak macam mat masjid lah, mat semeji dia panggil lah. Semeji ni masjid lah. Surau United kan, mat Surau United kan, itulah dia kau. Itu gelaran-gelaran lah. Walaupun saya bukanlah surau sangat kan, main sukan apa semua ni, tapi nak sebut sini kan, kadang-kadang kan ada teringat dulu lah kan. Kawan-kawan kita alumni bukan salah, tak salah, baik mengeratkan silaturahim, tapi jangan ingat maksiat. Jangan patah balik maksiat. Saya ingat lagi, kami duduk ramai-ramai dululah kan. Kau tahu abang aku, dia kata. Apa benda kan? Dia puasa, tapi dia buka dengan bia dia dah. Dengan bia buka dengan bia dia tu. Oh, iya ke? Iya. Kita budak-budak kan, kata. Astaghfirullahalazim. Bia? Bia. Oi. Kan hebat. Puasa buka dengan arak. Boleh bayar ke? Tak, itu bukan MRSM tu. Dia orang punya ni lah kan. Jadi cerita-cerita macam itu. Saya ingat lagi tu. Perkataan-perkataan semua kan. Jadi dah tua-tua ni nak patah balik, tak jadilah. Jangan kan. Jadi kita kalau pergi jumpa je dalam dakwah. Sebab tu saya minta maaf lah kawan-kawan yang lama tak jumpa tak sempat nak jumpa. Jadi seorang bertaubat kepada Allah dengan dia mengingatkan ayat Allah. Saya bacakan maknanya lah. Zukhruf ayat 67. Teman-teman akrab pada hari itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Menjadi musuh kepada sekiranya sebahagian yang lain. Jadi ada ni tentang hadis-hadis, banyaklah hadis-hadis tentang kan. Baik, yang seterusnya, yang ketujuh, kita hilangkan benda-benda yang haram dalam hidup kita. Kita buang. Contohnya, kita minat sangat dengan satu perkara itu, benda itu haram, masih ada lagi kat rumah kita, balik rumah buang, ataupun tukar benda lain, benda yang haram.
supaya kita tak lagi buat maksiat. Contohlah, kita suka tengok video-video pornografi, suka tengok cerita-cerita lucah sebelum ni lah, masih lagi ada simpanan dekat dalam kita punya laptop, komputer, ataupun dalam handphone kita. Delete terus. Sebab apa? Tendensi nak tengok balik ada, walau kalau kita tak delete terus, buang. Yang perkara yang menyebabkan dosa, buang terus. Kita buang tu dengan niat kerana Allah, tak naklah kembali. Ini serius, ini nasuha, taubatan nasuha. Kalau selagi ada, selagi tu kita masih lagi nak terfikir-terfikir gitu lah. Kemudian yang ke-8, kita carilah kawan-kawan, sahabat-sahabat yang boleh sama-sama taat, sama-sama istiqamah dengan baik. Sahabat soleh lah. Yang ke-8 ni maknanya kita jangan hijrah, cari sahabat soleh. Hijrah, jangan duduk seorang-seorang, syaitan akan datang. Sebab tu dalam kaedah rawatan saka dan sihir, kita kena bersama dengan orang soleh. Orang soleh ni akan bantu kita. Sekurang-kurang bila bersama dengan dia, ada doa dia. Sekurang-kurang bersama dengan dia, barakah kebaikan yang dekat dia tu sampai kat kita juga. Cari orang yang soleh untuk jadi kawan kita. Cari. Sebab tu saya dah pernah mengharungilah apa yang sahabat-sahabat lalu sini. Ada setengah kita datang ambil masa 2 jam. Ada setengah kita datang ambil masa 3 jam. Ada yang 9 jam datang sini, nak hidup bersama dengan sahabat-sahabat yang baik, yang soleh, program yang baik, yang soleh. Lagi jauh kita berjalan, lagi banyak korban kita, as-sa'ihun, mengembara. Lagi banyak kita punya kesusahan tadi, insya-Allah lagi banyak Allah bagi. Masa saya sampai dulu belajar di New York, saya pernah belajar di New York sekejap. Jauh sangat New York. Kalau jalan kaki insya-Allah tak sampai-sampai. Sebab jalan nak berenang lagi kan, nak lintas laut lagi kan, tak sampai-sampai. Insya-Allah lah kan. Kecuali kita ada lipat bumi boleh lah kan. Saya sampai-sampai senior semua pakat-pakat kan, bersedudukan. Tak semualah. Tak semua. Ada yang sudah, tak semua kan. Minum arak, tak semua. Saya pergi satu bilik tu, dekat tempat tahu buku tu, rak buku tu, ada botol arak. Saya tengok, saya perhati apa benda ni, cantik-cantik botol ni, pusing-pusing macam itu, macam-macam bentuk. Saya tengok air apa ni, rupanya air arak. Subhanallah. Saya pun sampai-sampai keluar. Itulah first and the last. Alhamdulillah adalah orang yang soleh-soleh. Akhirnya tempat tu, universiti tu jadi, alhamdulillah jadi tempat yang baik. Tapi saya ingat lagi, untuk bina kekuatan, saya travelling minima 2 jam. Minima 2 jam untuk cari sahabat yang soleh, nak cari syekh yang soleh. 2 jam minima masa tu. Travelling bukan naik kereta, travelling naik bas. Saya ingat lagi, daripada tempat saya pergi ke New York City, pergi ke New Jersey, pergi ke Washington lagi jauh. Sekurang-kurang pergi ke Boston, sekurang-kurangnya 2 jam nak jumpa orang soleh. Peringkat awal saya seorang-seorang macam mana buat. Tanya kawan-kawan sini kan, tanyalah yang kita tanya kan, ada masjid kat sini? Engkau ni apalah, datang New York cari masjid buat apa? Dia kata, mana ada masjid sini, orang Islam pun tak ada. Dia kata macam tu. Kita pun sampai junior kan, betul ke tidak orang Islam ni? Kita tak tahu kan. Saya dapat 2 tempat masa tu. Satu pergi Jepun, satu lagi pergi Amerika. Yang satu lagi lokal saya dapat di universiti tempatan, buat medik macam tu. Tapi bila fikir-fikir, Allah izin, saya tukar, tak nak buat medik masa tu. Pergi tempat Jepun. Pergi Jepun kat UM masa tu, ambang apa dia panggil, ambang Jepun ke apa. Tiba-tiba pergi situ, orientasi dia saya tak sukalah. Dia kata macam gini rupanya pergi Jepun budak-budaknya, macam-macam. Dia buat orientasi, dia ragging ni kan. Saya lawan lah, orang yang lawan lah. Lepas tu lah saya kata saya tak nak lah. Pergi Amerika ramai sikit orang Islam, Jepun orang Islam baru nak balik ni. Saya bimbang saya hanyut masa tu. Cakap dengan kawan, kalau rasa bimbang hanyut, pergilah tempat yang rasa ada orang Islam. Saya pergi Amerika macam tu sebab orang Islam ramai, masyarakat Islam ramai. Dan cerita-cerita pun nak berjumpa dengan orang soleh-soleh ramai, syekh-syekh pun ramai. Kat Jepun baru lagi Islamnya kan, jadi bimbang, tak kuat lah masa tu. Budak-budak walaupun SPM pergi sana.
Pergi jumpa senior yang masjid pun tak tahu. Saya tanya, masjid mana? Kau ingat ada masjid sini? Ini mereka lah, mereka, come on, dia kata. Kita Allah. Minta maaf lah bang, salah tanya bang. Silap tanya. Rupanya ada masjid, ramai. Masjid apa? Rumah mayat jadi masjid. Rumah macam gereja tempat semayang, rumah gereja semayang, rumah mayat, mayat bekas rumah mayat. Jadi masjid, orang Islam beli buat masjid. Masjid Al-Hidayah nama dia. Alhamdulillah. Dia jumpa, punya ada orang Islam, alhamdulillah, seronok semua. Jumpa orang Arab lah, orang macam-macam lah. Jadi kawan-kawan ni kan, kita kena hati-hati dan benar kita kena cari orang soleh. Kalau tak susah. Jadi sahabat kita yang datang jauh ni, jangan rasa rugi, jangan. Nak datang jauh jangan rasa rugi. Allah datang ke RK, airnya bau, bukan air macam kat rumah kita, air tak bau, jadi bau kan. Ada bau tak? Ada. Tak ada kan? Maknanya hidung kita semua tu. Kalau tak biasa bau. Tambahan air yang kita dah takungkan lama. Macam kat pejabat tu, air takung lama jadi bau sikit lah. Tapi tak apa. Tapi tanah suci insya-Allah. Dan kalau tanah liat putih, dia boleh insya-Allah boleh menghapuskan bakteria. Bukan bakteria, kuman. Tanah liat putih ni boleh ubat. Jadi kalau dekat dalam tu ada tanah liat putih campuran tadi, insya-Allah dia jadi air ubat jugalah. Baik, nak sebut kat sini kan, kita kena cari orang yang soleh. Tak apa, travelling sikit, tak apa. Allah bagi. Saya ingat bekalan saya yang paling besar masa mula-mula sampai belajar di luar negara, tempat yang kita rasa asing sangat, ialah As-Saihun, mengembara. Masa mengembara tu lah, masa berjalan tu lah, banyak boleh fikir, muhasabah, tengok macam mana nak buat dekat universiti ni, macam mana nak ajak abang-abang ni, macam mana nak buat sekian-sekian, macam mana fikir. Allah bagi ilham. Oh macam ini. Alhamdulillah, lama-lama ada bukan perjumpaan mingguan, ijtima'. Kita buat ijtima' semua sekali. Panggil ada usrah semua, ada semua kumpul. Kemudian dah terkenal pula, ramai pula yang perempuan tengok pula. Alamak, ini cabaran orang muda-muda kan. Orang tengok. Universiti sebelah, tak sebut nama lah kan, tak katakan kan. Universiti sebelah pula kan, jauh jugalah, dalam 20-30 minit lah. Semua perempuan aja pula, ramai. Jadi kita nak kena tahu, rupanya ada pelajar Malaysia kan dekat sana. Ada, kita pergi perempuan pula semua perempuan sudah kan. Kita pula belum kahwin kan. Lepas tu cabarannya hebat, jalan, kalau kat bandar jalan. Dia kata, brother, orang putih datang. Kenapa? Come, you from where? Come, kenapa? Dibawa masuk ke panggung wayang. Panggung wayang yang lucah ni. Hak ni, bogil-bogil. Wah, datang. Kita tak tahu. Kita nak sampai kat pintu, apa benda ni lah. Tengok, ni gambar apa? Astagfirullahaladzim. Sorry brother. Jalan lagi, tak lalu dah tempat tu. Cabaran hebat. Cabaran hebat. Nak buat apa boleh, mak tak ada, ayah tak ada, semua tak ada, kita seorang kita kan. Hebat. Ini orang yang belajar dalam negara kadang-kadang berhadapan dengan ujian begitulah. Kena pula kawan-kawan yang memang ni kan, tak semayang, tak apa, tak ada Islam lagi lah. Jadi sebab tu salah satu nikmat dan taubat nasuhah, kita cari sahabat-sahabat untuk jalankan ketaatan. Jadi dulu kita tak ada buat, sekarang kita buatlah. Ziarah, kita kenal dah ada sisi daripada mana, Melaka, sisi daripada Johor, sisi daripada tempat lain kan, ziarah. Saya serulah sisi Melaka turun ke RK. Alhamdulillah. Sebab apa? Dia ada barakahnya situ. Baik. Kemudian selepas tu yang ke-9, memerhatikan tubuh badan kita. Perhati tubuh badan. Perhati tubuh badan bukan tengok ada jerawat tak jerawat dekat muka kita. Bukan itu maksud dia. Perhati tubuh badan, tengok makanan yang kita makan ni, badan kita ni ditumbuhkan makanannya daripada haram ke tidak. Jadi orang yang taubat nasuhah, dia akan pastikan badannya tidak tumbuh daripada makanan haram, perbuatan yang haram. Maka dia akan membersihkan makanannya yang halal untuk taat kepada Allah.
Jadi kita kena tengok tubuh badan kita. Inna li badanika alaika haqqah. Kalau ada benda-benda yang kita rasa tak boleh, jangan kita makan. Kemudian yang ke-10 ialah taubat tersebut. Sebelum kita jangan menangguh taubat. Jangan menangguh taubat. Dan taubat itu ialah taubat kita nak rasalah kita nak mati hari ni, nak mati besok. Kalau pagi ni nak mati petang ni, jangan tangguh. Orang yang taubat nasuha dia tak tangguh kan? Jadi taubat itulah yang akan menghapuskan dosa kita baik. Apabila dosa kita terhapus, insya-Allah, maka pada masa itu doa kita mustajab. Kita akan berdoa apa yang Allah nak kita doa. So kita doa tu apa yang Allah nak, kita berdoa dari sudut nak bagi, Allah nak bagi, maka kita doa mustajab. Jadi kunci yang pertama sekali ialah kita mu'alajah al-uyub dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Boleh. Kita sampai ke 8 dah ni kan. Nak kena rehat sekejap lah. Tak ada sarapan, sebab tu kita terus kan. Kalau sarapan kita berhenti dah kan. Okey, ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa tambahan? Bertaubat. Jadi sebelum kita buat apa-apa, kena taubat dulu. Astaghfirullahaladzim. Memang kita banyak dosa. Kalau kita sebut dosa banyak, dosa zahir pun banyak, dosa hati pun banyak. Dalam banyak-banyak dosa apa yang paling berat sekali? Selain syirik. Syirik ni yang paling besar, yang paling berat. Apa dia? Kenapa berat? Sebab dosa ni kita susah nak bertaubat. Apa dosa ni? Yang paling berat tu agak. Adik, apa dosa adik? Adik baju kembar. Tak kembar. Oh, kembar. Ya. Mana abang? Oh, saya abang. Okey, ini adik. Okey, adik, dosa apa paling berat sekali adik? Adik dululah, udah abang. Dosa apa paling berat sekali? Berat nak bertobat, susah nak bertobat. Oh, adik ni tak ada dosa, tak teringat. Abang. Dosa apa paling berat abang? Ni nak hilang ngantuk je. Sekejap nak berhenti dah ni, insya-Allah. Tak ada orang tanya, kita tanyalah soalan. Kalau dia tanya, kita tak tanya. Apa dosa paling berat adik? Alhamdulillah lah, ada anak-anak pun tak tidur Semua tengok pasal dosa tak tidur seorang pun. Tu adik kat belakang tidur. Ada itu? Ada? Yang belakang saya tak nampak. Apa dosa paling berat? Akhwat, apa dosa paling berat? Lidah. Lidah pun tak berat. Dosa yang paling berat ialah dosa yang kita tak sangka dia dosa. Kita dah jadi kebiasaan kita. Dosa yang biasa dah. Dosa yang jadi biasa di kita, sehingga kita tak bertaubat. Kita tak sangka dia dosa, tapi dia dosa. Contoh, tengok benda haram dalam ni. Tengok kan benda yang tengok haram. Dah biasa tengok, kita tak rasa dosa. Bahayanya, beratnya apa? Tak bertaubat. Kita tak bertaubat dengan dosa yang kita tak sangka dia dosa. Sebab orang semua buat, kita pun buat lah. Kita tengok arus buat. Apa salahnya tengok? Bukan ada nafsu pun. Saya tak ada nafsu kan. Tengok dosa tak kalau tengok aurat tak ada nafsu? Dosa tak ada nafsu, tapi tengok tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Tengok orang yang boncit kan, orang yang ni kan, orang yang tak ada ni, tak ada nafsu lah. Tengok yang ni ada nafsu pula kan. Jadi sebenarnya kita kena hati-hati dengan dosa yang kita dah biasa buat. Kita balik rumah nanti, kita cek ada dosa tak. Kalau ada dosa, kita tak perasan dosa, maka itulah dosa yang paling berat sekali. Yang kita tak sedar, itulah menjadi bahan bakar Allah nanti. Sebab tu Allah suruh kita muhasabah. Tengok balik Ni bukan nak cakap siapa-siapa ni. Saya tak cakap siapa no. Saya pakat dosa belaka. Saya pun dosa banyak juga. Banyak dosa, banyak kelemahan. Tapi kita kena tengok diri kita. Ya baik. Ya. Mungkin tak lapas dengan mulut. Mungkin tak lapas dengan mulut, tapi dalam jiwa kita, maknanya perasaan kita, hati, cuaca dah tak kira dengan anak-anak, pasangan, sesiapa lah.
Hati kita macam buruk dalam hati. Kita pendam. Oh, dalam hati. Ha. Tapi kita tak lapaskan dulu. Ha, ha. Kerana kita takut lagi bertambah berdosa. Tapi itu adakah dosa nak kita mana? Contoh apa? Merungut. Mana apa-apa lah kita Anak-anak tak kemas. Kan? tak kira Kan umi ibu dah banyak masak lah apa, tiba-tiba anak makan biar je kan. anak ke dengan suami. Dengan suami ke? Suami ni macam mana ni? Nama je suami, contohlah kan, kan dalam hati. Selagi benda tu menjadi lintasan, selagi benda tu jadi apa kita kata satu bisikan ya, belum lagi buat, maka tidak ada dosa. Allah tahu tak? Allah tahu. Tapi mengganggu tak? Ganggu. Sebab tu kita kena buang, kena minta ampun juga. Minta ampun, tapi dosa-dosa tak sampai lagi kecuali kita buat dah. Contohnya kan, tiba-tiba kita buat, kita dengki pula, jadi buat benda lain kat dia yang buruk, tu jadi dosa lah. Kalau hati ni setakat lintasan tu tak ada apa lagi, bisikan tak ada apa lagi, merungut kan, tak ada apa lagi. Tapi kalau kita hasad kat orang, hasad, tu dosa, tu dosa hati. Kita dengki kat orang, dosa hati. Kita dendam kat orang, dosa hati. Maknanya haram ke apa, makruh? Haram. Haram, dosa hati. Kita ingat, tak apa kot, tak, haram, tak boleh. Dosa hati. Dosa namanya benda yang haram. Sama dosa kecil atau dosa besar. Jadi kemudian kita iradatul syar, kita niat buruk kat orang pun dosa dia. Kalau macam dendam, tapi kita dah maafkan orang tu, orang tu rasa puas je. Sakit kita dah sakit hati pun macam Kita dah ada dendam, kita dah maafkan dia, tak ada dendam. Apa maksud dendam? Kita pendam marah, simpan marah kita tu dendam. Jadi dah tak apalah, aku dah lupakan lah, kau buat apa, tak nak dah, forget lah kan. Tiba-tiba orang tu buat kita balik, buat kita, tu dia dengan Allah bukan kita. Kita sabarlah, sabar. Sabar. Kalau orang tu buat, tak boleh buat apa. Kita minta maaf kat orang tak nak maafkan kita. Kita nak minta maaf tu dah okey dah. Jadi dia tak mana tu hak dia, kita serah kat Allah. Macam itulah. Kalau orang buat jahat kat kita, kita sabarlah, nak buat macam mana kan. Sabar tu ada balasan tak? Sabar tu ada balasan. Nanti Allah bagi sesuatu yang lebih baik lagi. Sabar. Sabar, redha, doakan dia lah. Pernah tak, ada tak orang yang kita marah dalam hidup kita? Marah betul, ada tak? Marah betul, ada tak? Tak ada lah. Saya ada orang saya marah. Marah betul, marah sungguh. Menyebabkan banyak benda tak elok berlaku. Memang saya marah sungguh. Dan lama nak memaafkan. Tapi akhir-akhir saya marah kat dia pun tu Allah izin kan. Orang buat jahat kat kita, orang buat tak elok kita marah kat dia, tu natural, biasa. Tapi kita simpan tu yang dosa. Jadi sampai tu pernah kata itu Allah izin berlaku. Allah yang izin berlaku. Tentu ada hikmah pada kita kan. So tugas kita maafkan dia. Maafkan. Ada tak orang kita marah tak boleh nak ni? Ada, maafkan dia. Bila kita maafkan dia tu, kita dah lepas dah, tak ada dendam. Maafkan dia. Cumanya kan, yang susah nak forget pula. Forgive but I cannot forget kan, itu kan. Forgive and forget, dua-dua sekali. Forgive and forget, marah kan. Tapi kadang-kadang timbul pula, ni saya cerita diri saya sendiri ada orang yang saya marah, memang ada orang saya marah. Orang tu bukan orang jahat ni, saya tak marah orang jahat. Jonis datang pukul kita, tendang, saya tak marah kat dia, tak rasa dendam kat dia, tak rasa. Tapi orang yang baik, orang dekat kita, ni selalu macam tu kan. Orang baik, orang dekat kita buat satu salah kat kita, kita marah. Memang marah, tapi tahan, sabar. Sampai peringkat marah tu, saya minta kat Allah, ya Allah, izinkan aku pergi Mekah ya Allah. Pergi Mekah ya Allah, nak minta kekuatan kat engkau kat sana, minta. Allah izin pergi Mekah bulan Ramadan, umrah, pergi sana. Lepas tu sana lama-lama masih lagi ada marah tapi tak guna kita marah, sebab Allah izin. So kita maafkan tu yang menyebabkan kita lagi dekat dengan Allah.
Allah bagi satu yang kita tak suka, orang yang mungkin keluarga kita ke, mungkin apa ke, yang menyebabkan kita marah sangat kat dia, kan? Tiba-tiba kita maafkan dia, maknanya kita redha dengan apa yang Allah bagi kat kita, maka itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang luar buat jahat kat kita, kita boleh sabar. Yahudi Zionis, saya tak pernah terasa dendam pun dengan Israel. Tak pernah, walaupun dia masukkan penjara. Tak pernah rasa dendam. Tak pernah rasa sakit hati kat dia. Tengok dia kan, tak pernah rasa, kau ni kalau ke akhirat besok kau ni. Tak ada, tak terasa pun. Tapi bila orang dekat dengan kita, rapat kita, keluarga kita, kadang-kadang ni, ada kawan kita kadang-kadang buat sesuatu, kita terasa. Kemudian nak maafkan di satu peringkat. Dah maafkan, nak lupakan pula kesalahan dia, supaya kita boleh berbaik dengan dia, supaya kita boleh bersama buat satu yang baik dengan dia. Itu pun susah. Tapi Allah perintah forgive and forget. Forgive, maafkan. Forget, tidak berdendam. Forget namanya maafkan dia, tidak berdendam. Jangan simpan marah kita tu, lepaskan pada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku marah kat dia, kan? Kalau kita nak cakap kat Allah macam itulah, kan? Ya Allah, aku maafkan dia. Ya Allah, aku maafkan dia. Ya Allah, kau tolonglah aku lupakan kesalahan dia. Forget. Forget namanya tak berdendam. Hak ni besar, Allah gantikan dengan satu yang lebih baik, sama besar atau lebih besar daripada apa yang kita dah tinggalkan tadi. Perempuan selalulah, perempuan orang yang paling ni kadang suami, kan? Orang rapat dengan dia suami lah. Kalau suami pula isteri lah. Kadang-kadang anaknya, kadang-kadang ayah maknya. Kalau kita marah kat mak kita, ayah kita marah, sungguh marah dengan nama pun tak boleh, tak nak mengaku lah, kan? Ataupun adik-beradik kita, kan? Jadi orang yang rapat dengan kita, kadang kawan baik kita, best friend, dia buat satu yang tak kena, kan? Kita marah. Jangan kita marah, kita buang marah, maknanya kita sabar ke Allah. Kita buang dendam, kita redha ke Allah. Kita redha ke Allah, raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku redha Engkau sebagai Tuhan aku. Engkau lah izin benda tu berlaku. Engkau nak uji aku, ya Allah. Aku bebaskan kemarahan aku ni. Tak mau dah dendam, tak mau dah pendam-pendam tadi. Maka Allah redha kita. Sehingga Nabi gambarkan di akhirat nanti akan ada hamba Allah yang Allah uji, dia sabar, dia redha. Allah uji, dia sabar, dia redha. Allah uji, dia sabar, dia redha. Dia mati dalam keadaan sabar dan redha apa yang Allah bagi pada dia. Maka orang tu Allah hormat, Allah muliakan makhluk dia tu. Allah sayang, Allah respect. Nak kita kata perkataan kita lah, Allah hormat makhluknya. Allah bagi dia sabar, dia redha. Bagi dia sabar, dia redha. Bagi dia sabar, dia redha. Allah Ta'ala menyanjungi manusia yang begitu. Maknanya Allah Ta'ala jadikan dia makhluk yang mulia. Orang yang paling banyak kena ujian ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Dan yang paling banyak memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu, tapi kalau kita ada dengan ni, kita kena minta maaf, kita salah, kemudian kita jangan simpan, jangan simpan. Simpan tu maknanya kita tak dapat redha lagi. Kita buang, itu nak redha Allah. Redha Allah ni mana apa? Kita tak nak fikir sakit tadi. Tak nak fikir dah sakit. Ignore sakit. Sakit tu kita ignore. Tak nak fikir. Kenapa? Kita redha ke Allah. Jadi apa tanda redha? Apa tanda redha? Allah bagi baik ke, Allah bagi buruk ke, sentiasa kita merasa baik, tenang bersama Allah. Jadi kita nak redha ni, buang dendam-dendam ni, buang. Ini sifat mukmin. Jadi kalau ada hak tu, kita kenalah pelan-pelan. Susah sikit lah ni, tapi faham. Tapi kalau kita buang hak tu, insya-Allah Allah akan bagi kita, Allah akan gantikan kita, hadiahkan kita dengan benda yang lebih besar lagi. Nanti kita dapatlah, kita tahulah nanti. Oh ya Allah, aku syukur kat Engkau. Aku dah maafkan orang tu, orang yang paling aku marah, paling aku benci, dan aku dah lupakan, ya Allah, kesalahan dia tu. Rupa-rupanya Engkau bagi aku yang ini, ya Allah, nikmat yang lain. Allah bagi nikmat yang lain. Kita kena, Allah balas. Allah ni maha kaya, dia akan balas. Balas apa? Yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan, yang kita rasa the best tadi. Jadi sebab tu kita yang paling, sehingga kan orang yang boleh memaafkan orang ni,
Orang boleh maafkan ni dan tak dendam ni, sehingga kan sampai peringkat, ada peringkatnya dia masuk syurga tanpa hisap. Ada hadisnya. Sampai peringkat macam tu, hebatnya memaafkan orang. Ni akhlak paling besar sesama manusia, memaafkan. Forgive and forget. Itu akhlak paling besar. Tapi ni paling susah lah, kan? InsyaAllah. Baik, kita rehat sekejap, insyaAllah. So kita akan sambung balik. Kita perlu mandi-mandi ke apa ke? Ni dah kempen-kempen air boring ni kan. Nak mandi jangan lupa pakai sabun kan. Sekejap lagi bau tanah. Nanti orang ingat mayat pula datang kat kita. So insyaAllah rehat-rehat. Dalam pukul 9 suku ke, boleh kita semula start masuk 9 suku. Kita akan mula kuliah kita insyaAllah. Kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.